أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadil Tuan Imam Rusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Fadil Ustaz Hashim, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 11 hari bulan Sya'ban 1445 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus diberikan kekuatan, semangat yang tinggi, motivasi yang kuat untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan sebagai bekal yang paling berguna untuk kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan melihat satu perbahasan daripada kitab yang berkaitan dengan puasa bersempena dengan bulan Ramadan yang akan masuk tak lama lagi, kurang daripada 20 hari. Jadi elok kita ulang kaji, elok kita tengok. Dan kitab yang saya pilih adalah kitab Maqasid As-Saum, Maqasid ataupun objektif ataupun matlamat ibadat puasa yang dikarang oleh Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, tokoh dalam mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 660 Hijrah. Pengarang menyatakan dalam kitab ini, iaitu Kitabus Saum wa fihi 'ashratu fusul, padanya terdapat 10 fasal. InsyaAllah kita akan tengok beberapa fasal yang paling penting untuk faedah kita bersama insyaAllah. Al-Faslul Awal, fasal yang pertama, fi wujubihi, pada menyatakan kewajipan berpuasa. Pengarang datangkan dua dalil. Yang pertama daripada Al-Quran, iaitu ayat 183 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maksudnya, maknanya ataupun maksudnya, la'allakum tattaqunan nara bisawmih, supaya kamu takut kepada api neraka dengan melakukan puasa, iaitu kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan. Fa inna sawmahu sababun li ghufrani dhunub al-mujibati lin-nar. Sesungguhnya puasa dalam bulan Ramadan itu adalah sebab kepada
keampunan Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa, yang dosa-dosa itu pula adalah penyebab kepada siksa api neraka. Jadi puasa dapat keampunan, keampunan daripada dosa, dosa pula itu adalah penyebab kepada api neraka. Maka la'allakum tattaqun, supaya kamu takut siksa azab api neraka. Dan dalam As-Sahihain, iaitu Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Islam itu terbina di atas 5 perkara, iaitu yang pertama, kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkufurkan selain daripadanya. Ada riwayat yang lain menyebut yang pertama ini adalah sebagai syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan haji ke Al-Bait, iaitu Baitullah. Dan seterusnya yang kelima, wa sawmi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. 5 perkara ini dipanggil sebagai rukun Islam. Maka rukun itu suatu yang mesti, suatu yang fardu, dan suatu yang wajib. Seterusnya, Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Fi fadailihi, ay fi fadailis shaum, pada menyatakan kelebihan puasa. Lissaumi fawaid, bagi puasa itu terdapat faedah-faedah. Disebutkan oleh pengarang, raf'ud darajat, mengangkat ataupun meninggikan darjat. Wa takfirul khati'at, dan menghapuskan kesalahan. Wa kasrus syahawat, melemahkan nafsu syahwat. Wa takfirus sadaqat, dan memperbanyakkan bersedekah. Wa tawfirut ta'at, dan juga memperbanyakkan ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, dan ia juga adalah sebagai mensyukuri Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Walin zijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan ia menakutkan dan memberikan ancaman kepada perilaku yang dikategorikan sebagai maksiat dan segala yang bercanggah dengan syariat. Kemudian pengarang huraikan setiap daripada item itu, dan saya pilih sebahagian daripadanya. Fa amma raf'ud darajat, adapun berkaitan dengan meningkatkan, meninggikan darjat, ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Ini dihuraikan dengan syarah hadis tadi sebagaimana disebut oleh pengarang. Adapun kata-kata Nabi SAW, dibuka pintu-pintu syurga, fa'ibaratun an takfirit ta'at, ia adalah gambaran banyaknya ketaatan pada bulan Ramadan ini, yang membawa kepada dibuka pintu-pintu syurga. Adapun kata-kata Nabi SAW, ditutup pintu-pintu neraka, ini adalah gambaran an qillatil ma'asi, ia menunjukkan dan gambaran sedikitnya maksiat pada bulan Ramadan. Al-mujibati li'ighlaqi abwabin nar, yang membawa kepada ditutupnya pintu-pintu neraka.
Kemudian kata-kata Nabi SAW, wa tasfid ataupun wa suffidatis syayatin, iaitu dibelenggu syaitan, ini adalah ibaratun an qita'i waswasatihim anis shaimin. Ini adalah gambaran terputusnya ataupun berputus asanya mereka, iaitu syaitan, terhadap orang-orang yang berpuasa. Nak goda, kemudian nak hasud, mereka putus asa. Kenapa? Li'annahum la yatfa'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Kerana orang yang berpuasa tidak tamak, tidak ingin, tidak mahu. Maknanya mengikut apa yang dipujuk, apa yang dihasut, digoda oleh syaitan untuk melakukan maksiat. Kenapa? Dengan lemah kita ni semua benda kadang-kadang tidak mahu lakukan. Bahkan salah satu yang Nabi sebutkan kepada kita, dengan berpuasa itu menyempitkan salur darah. Bila sempit salur darah, dan itu merupakan laluan masuk syaitan ingin menggoda kita, ingin ajak nafsu kita ataupun seumpamanya, maka ini juga sebagai daripada huraian bahawa belenggu ataupun syaitan itu dibelenggu dan dirantai. Hadis yang kedua masih lagi berkaitan dengan raf'ud darajat, diangkat darjat, iaitulah Nabi SAW bersabda, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, maknanya ini adalah hadis qudsi, semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, Allah Ta'ala kata, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada puasa tersebut. Baik. Dalam bahasa Arab, bila disebut fa innahu li, fa inna siyama li. Li itu dipanggil sebagai idhafah, diidhafahkan ataupun disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ibadah ini disandarkan kepada Allah. Satu-satu perkara dalam bahasa Arab, kalau disandarkan kepada suatu yang agung, maka ia akan menjadi agung dan mulia. Sekarang puasa ini disandarkan kepada yang maha agung, kepada yang maha mulia, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah isyarat bahawa ibadah puasa ini juga cukup istimewa, cukup mulia, dan ia berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Li'annahu la yadkhuluhu riya' li khafaihi. Kerana kebiasaannya ibadah puasa ini tidak akan masuk, iaitu penyakit riak. Tak ada orang nak riak untuk puasa ni. Yang ramainya orang tak nak puasa. Kalau sedekah orang nak riak. Kalau orang solat boleh dilihat sebagai mungkin akan masuk penyakit riak juga, nak tunjuk kat orang. Pergi Mekah pakai kain ihram, kemudian naik haji pula tu, belum lagi wukuf di Arafah, dah kirim barang, satu kotak barang-barang, tulis dah Tuan Haji, tuan-tuan sekalian, Haji si fulan sebagai contoh. Jadi ini semua boleh masuk. Kerana apa? Kerana memang ibadah-ibadah ini dilihat secara zahir. Tetapi puasa ini adalah ibadah tersembunyi. Tak ada siapa pun boleh tahu hakikat sebenar seseorang itu berpuasa betul-betul ataupun sebaliknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Maka layaklah bila kita faham hadis ini, layaklah Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi markah. Bahasa kita markah lah, ataupun pahala, ataupun ganjaran. Berapa yang layak bagi si fulan, apakah ganjaran dan pahala bagi si fulan, dan seterusnya. Setiap orang akan berbeza-beza. Seterusnya berkaitan dengan fasal yang ketiga, al-faslus tsalits fi adabihi. Fasal yang ketiga pada menyatakan adab-adab berpuasa.
Ada 6 dikongsikan dalam kitab ini, kita ambil sebahagiannya. Daripada 6 itu, yang pertama adalah adab berpuasa adalah hifzul lisani wal jawarihi anil mukhalafah, iaitu menjaga lisan, menjaga lidah. Begitu juga dengan al-jawarih. Al-jawarih adalah anggota badan kita. Jaga lidah, jaga anggota badan daripada sebarang bentuk perkara yang bercanggah dengan syariat. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Man lam yada' qawla zur wal amila bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, puasa tetapi berdusta, puasa tetapi menipu, maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada puasanya. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada puasanya itu. Kerana apa? Kerana dia tidak menjaga lidahnya. Hadis yang berikutnya juga berkaitan dengan menjaga lidah dan anggota badan daripada perkara yang bercanggah. Nabi sebut 2 perkara. Yang pertama berkaitan dengan orang yang qiyamul lail, dan yang kedua tentang orang yang berpuasa. Maka yang berkaitan dengan kita yang kedua daripada hadis ini. Kita baca semua. Rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Boleh jadi orang yang qiyamul lail itu bahagiannya yang dia dapat hanyalah berjaga malam, tak dapat pahala. Wa rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Dan boleh jadi orang yang berpuasa itu bahagiannya daripada puasanya adalah lapar dan dahaga sahaja. Dia dapat lapar, dia dapat dahaga saja, tidak dapat pahala dan kelebihan yang lain. Kerana apa? Kerana puasa juga tetapi buat maksiat. Puasa tetapi tidak menjaga lidah, tidak menjaga panca indera, tidak menjaga anggota badan, menyakiti orang lain, melakukan perkara yang haram, buat maksiat dan seumpamanya, hanya dapat akhirnya adalah lapar dan dahaga. Ini Nabi SAW sebut. Seterusnya yang kedua adalah ma yaquluhu idza aftara. Apakah yang seseorang itu sebut, katakan ketika berbuka puasa? Yakni ketika berbuka puasa, apakah doa dan apakah ucapan yang perlu kita maknanya sebutkan? Ada 3 riwayat, maknanya ada 3 doa yang diambil daripada Nabi SAW. Pertama, annahu kana yaqulu idza aftara. Sesungguhnya Nabi SAW berkata ketika ataupun apabila berbuka puasa, zahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini kalau kita terjemah, maksudnya lebih kurang, telah pergilah dahaga dan basahlah anak tekak dan telah sabit ataupun telah dapat pahala insya-Allah. Hadis yang kedua, Nabi SAW diriwayatkan menyebut Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka puasa. Riwayat yang ketiga, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Nabi menyebut segala puji bagi Allah Ta'ala yang menolongku sehingga aku dapat berpuasa, dan segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepadaku sehingga aku dapat berbuka puasa. Jadi mana-mana daripada 3 ini boleh. Sunnahlah kita dapat. Seterusnya yang ketiga adalah dengan apa kita nak berbuka puasa? Ma yuftaru alaih. Perkara yang kita akan berbuka dengannya, wa huwa rutab au tamr au ma'un.
Iaitulah rutab ataupun tamar ataupun air. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yafturu qabla an yusalli ala rutabat fa in lam yakun fatamarat fa in lam yakun hasa huswatin min ma. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda berbuka puasa sebelum daripada solat. Jadi solat di sini solat maghrib, buka puasa dulu. Ala rutabat. Nabi makan apa? Rutab, beberapa biji rutab. Kalau tak ada rutab, Nabi akan makan beberapa biji tamar. Kalau tidak ada tamar, Nabi akan meneguk beberapa teguk air. Jadi apa beza rutab dengan tamar? Rutab ni adalah tamar yang masih basah. Kita punya bahasa tak berapa banyak. Semuanya kita panggil tamar. Tamar apa ni? Rutab. Yang ni tamar apa? Balah. Arab kalau sebut tamar maksudnya lain. Itu adalah tamar ataupun kurma yang kering. Yang sudah kering itu adalah tamar. Adapun yang masih basah, contohnya tuan-tuan pernah makan ataupun beli sukari. Tamar jenis sukari. Kan warna coklat dia berbeza antara yang kat pangkal dengan kat ujung. Ini adalah contoh tamar yang masih basah. Ada lagi tamar yang dijual sejuk, iaitulah masih lagi maknanya fresh, itu pun dalam kategori rutab ataupun dipanggil juga sebagai balah. Apapun, ini yang Nabi SAW berbuka dengannya, iaitulah rutab kalau tak ada tamar dengan air. Ini sunnah. Sebelum daripada yang lain boleh untuk kita lakukan. Seterusnya adalah yang keempat dan yang kelima, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Menyegerakan berbuka puasa dengan maksud bila azan masuk waktu maghrib terus berbuka puasa, dan maknanya dahulukan berbuka puasa sebelum yang lain. Termasuk kepada Bilal. Jadi cuma Bilal ni minum air lah biasanya. Minum air sedikit, teguk ataupun 2 teguk ataupun 3 teguk, kemudian azan. Jadi ini juga sunnah. Jadi menyegerakan itu maksudnya juga sebagian ulama kata bukannya dengan solat maghrib dulu barulah berbuka puasa. Azan maghrib dia pun azan, qomat, solat, kemudian lepas solat maghrib baru berbuka puasa. Itu tidak menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya ditinggalkan semua perkara yang lain dahulu sebentar untuk berbuka puasa, jamah sebahagian daripada makanan sebagaimana yang disebutkan tadi. Begitu juga dengan melewatkan bersahur sehingga dekat dengan waktu fajar. Kalau nak ambil sunnah, kita berhenti bersahur itu adalah kadar, iaitu bacaan Al-Quran 50 ayat. Ini yang para sahabat tanya sahabat yang lain yang pernah bersahur dengan Rasulullah, berapa jarak antara sahur Nabi dengan waktu azan, waktu fajar. Jadi ada sahabat yang jawab kadar jaraknya adalah qadru 50 ayah, iaitu kadar 50 ayat Al-Quran kalau dibaca biasa. Ini kalau kita tukar kepada masa, lebih kurang 15 ataupun 10 minit. Jadi sebab itu kita ada waktu yang dipanggil sebagai imsak. Itu biasanya 10 minit. Apa kata Nabi SAW tentang adab dan juga sunnah ini? Yang pertama berkaitan dengan sahur. Nabi kata, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada bersahur itu ada barakah, iaitu berkat, keberkatan. Adapun berbuka puasa segera bila dah masuk waktu maghrib, la yazalun nasu bi khairin ma ajjadul fitrah. Sentiasalah manusia itu dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi fadilat bersahur ada keberkatan, fadilat menyegerakan berbuka puasa ada kebaikan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW.
Seterusnya Al-Faslur Rabi' fasal yang keempat, Fima yujtanabu fih, pada menyatakan perkara yang perlu dihindarkan, perlu dijauhkan. Wa huwa anwa', dan ia ada pelbagai jenis perkara yang perlu ditinggalkan. Sebahagiannya adalah, yang pertama, al-hijamah, iaitu berbekam. Pengarang menyebut, sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Benar bahawa ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam sedangkan Nabi berpuasa, dan Nabi teruskan puasa. Maknanya berbekam tidak batalkan puasa. Cuma riwayat seterusnya, iaitu ada asar. Sahabat tanya, ataupun seorang sahabat Nabi ditanya, iaitulah Anas ibn Malik. Wa su'ila Anas, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'imi? Ditanya kepada Anas, adakah kamu memakruhkan berbekam ke atas orang yang berpuasa? Qala, dijawab oleh Anas, la illa min ajli dha'fi, tidak, melainkan kerana ia ada membawa kepada rasa lemah. Jadi kerana membawa kepada lemah itulah yang perlu untuk ditinggalkan perkara ini. Jadi kalau nak berbekam juga sebelum bulan Ramadan lah. Sebelum bulan Ramadan. Biasa orang buat memang siang hari. Dia ada tempoh dia. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan sekali, dan ada yang mengejar tarikh-tarikh tertentu, 17 hari bulan ataupun seumpamanya. Itu kalau sekadar 4 cup tu okey lagi dah. Ada yang ambil 6, ada yang ambil 12, ada yang ambil 24. Jadi itu mungkin menyebabkan lemah. Bila lemah, ada banyak maknanya perkara daripada ibadah yang dia tak dapat buat, maka nak mengelakkan lemah. Bahkan disuruh kita ini bersahur di hujung waktu malam, kemudian berbuka puasa pula segera, supaya apa? Supaya tidak terlalu lemah ketika berpuasa. Sebab tu bersahurnya di hujung waktu, iaitu akhir-akhir sebelum daripada masuknya fajar. Jadi kalau itu antara hikmahnya supaya kita kuat ketika berpuasa, maka kalaulah hijamah berbekam membawa kepada lemah, maka ini perlu ditinggalkan. Yang kedua, bagi pasangan suami isteri, iaitu dah berkucup ataupun cium pasangan masing-masing dengan izin. Aisyah radhiyallahu anha menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium ataupun kucup isterinya ketika berpuasa. Tetapi Aisyah kata Rasulullah adalah seorang yang boleh mengawal dirinya. Kita ni yang susah nak kawal ni. Boleh jadi terangsang, boleh jadi naik nafsu. Ini boleh membawa pula kepada perkara lain. Jadi elakkan kalau nak maknanya kucup sebelum daripada fajar ataupun malam lah, bukan siang hari ketika berpuasa. Seterusnya adalah berkumur-kumur dengan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini sepatutnya kita biasa je, kumur-kumur sedikit kemudian buang. Yang ini mungkin orang lain buat 3 kali, kita buat sampai 5 kali. Itu dah kira berlebih-lebihan. Kemudian kuantiti airnya, itu juga maknanya makruh kalau lebih daripada kadar yang diperlukan. Kerana apa? Dibimbangi ia akan masuk melepasi tekak ataupun halqum. Dia tuan-tuan sekalian, dengan sebab perbuatan kita berkumur-kumur, kemudian termasuk dia tak ada apa dipanggil, tak sengaja Ustaz, ini dia akan terbatal lah tuan-tuan sekalian, sebab perbuatan daripada kita. Yang tak batal apa dia? Yang tak batal adalah makan dan minum terlupa. Yang itu tak apa.
Makan dan minum sengaja walaupun sedikit batal. Makan dan minum dia lupa dia sedang berpuasa walaupun banyak tidak batal. Walaupun banyak tak batal. Jadi macam mana nak buat ni? Berdoalah supaya terlupa ke macam mana? Jadi kalau hari pertama, hari kedua terlupa, boleh terimalah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau hari ke-27 pun terlupa lagi, mungkin susah nak terima. Tapi tuan-tuan sekalian, terlupa ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Dia tak kira bila, tak kira usia. Tak kira usia. Kalau betul terlupa tuan-tuan sekalian, Nabi kata, falyutimma shaumah, maka teruskan puasanya. Innama, sesungguhnya yang bagi dia makan dan yang bagi dia minum adalah Allah Ta'ala. Itu kira rezeki dah tuan-tuan sekalian. Itu kira rezeki. Seterusnya yang terakhir al-faslul khamis, fasal yang kelima untuk malam ini, filtimasi lailatul qadri, pada menyatakan memburu dan juga mencari malam al-qadar. Baik. Lailatul qadar itu adalah lailatun syarifah. Ia adalah malam yang mulia. Kenapa? Faddalahallahu ala alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Kerana Allah Ta'ala lebihkan malam itu melebihi fadilatnya, melebihi 1000 bulan berbanding dengan malam-malam lain yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi cukup istimewa. Dalam setahun hanya ada satu malam sahaja yang dinamakan Lailatul Qadar dan ia hanya ada dalam bulan Ramadan. Seterusnya, para malaikat barang kata akan turun, wa tanazzalul malaikatu warruh. Begitu juga dengan malaikat Jibril. Ar-Ruh adalah malaikat Jibril. Apa yang mereka akan lakukan? Fayusallimuna 'alal mutahajjidin. Akan ucapkan salam kepada orang-orang yang bertahajud. Jadi jangan lepaskan peluang bertahajud. Kerana apa? Dapat ucapan salam special daripada para malaikat dan juga Jibril. Tuan-tuan apa pasti. Yang seterusnya, bilakah malam Al-Qadar itu dalam bulan Ramadan yang dinyatakan? Iaitulah pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, dan pada yang ganjil itu lebih dekat berbanding dengan yang genap. Jadi kalau 10 malam, daripada 30 malam tinggal 10, daripada 10 tinggal 5 lah. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Cuma pendapat pengarang Imam Izzuddin bin Abdul Salam, wazahiru annaha lailatul hadi wal 20. Dan yang zahir pada pengarang bahawa Lailatul Qadar itu adalah pada malam ke-21. Malam 21. Jadi ini pendapat pengarang, mungkin pengalaman dan ilmunya berdasarkan kepada dalil. Antaranya, yang pertama, peristiwa berlaku pada zaman Nabi yang Nabi sebut, Nabi nampak dan Nabi jumpa Lailatul Qadar. Esok paginya adalah hujan. Jarang-jarang hujan dekat Madinah, negara Arab. Jadi bila hujan mereka akan ingat malam itu adalah malam 21. Malam 21. Yang kedua adalah Nabi menyebut bulan pada malam Al-Qadar itu bentuknya adalah separuh purnama. Separuh purnama. Disebut sebagai kasyiqi jafnah. Talam bahagi dua. Separuh. Jadi separuh purnama. Kalau purnama penuh itu 15 hari bulan. Jadi kalau separuh, maknanya separuh daripada 15 ataupun separuh tambah 15. Sama ada dua tarikh, iaitu 7 hari bulan ataupun 21 hari bulan. Oleh kerana Lailatul Qadar dalam banyak hadis menyebut pada 10 malam yang terakhir, maka kebarangkalian 7 hari bulan tertolak. Kerana dia bukan 10 yang terakhir. Yang tinggal adalah 21 hari bulan. Jadi ini hujah daripada Imam Izzuddin bin Abdul Salam.
Seterusnya, perbanyakkan berdoa. Dan yang kedua, perbanyakkan berzikir. Kalau tak sempat buat dua-dua, nak berdoa ke nak berzikir, jadi yang lebih afdal adalah berzikir berbanding dengan doa. Kerana ada hadis kursi yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'adati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'idin." Siapa yang sibuk mengingatiku ataupun berzikir kepadaku berbanding dengan berdoa memintaku daripadaku, maka orang ini aku akan berikan kepadanya yang lebih afdal daripada apa yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Jadi ini yang disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebahagian daripada 10 fasal daripada kitab Maqasid As-Sawm. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.